Wilson, Hulu Rajang telah minta supaya sebuah klinik satu Malaysia dibina di Kapit, Belaga. Pada masa ini telah sedia ada 11 buah klinik kesihatan di dalam kawasan Kapit dan 6 buah klinik kesihatan dalam kawasan Belaga. Selain perkhidmatan daripada fasiliti statik, penduduk di kawasan pedalaman juga mendapat perkhidmatan dari pasukan bergerak, klinik bergerak satu Malaysia dan perkhidmatan doktor udara. Buat masa ini, tiada perancangan untuk membangunkan klinik satu Malaysia di kawasan-kawasan ini kerana kemudahan kesihatan yang sedia ada sudah lebih dari mencukupi untuk penduduk yang seramai 50,000 orang. Yang berhormat, Sibuti telah minta klinik satu Malaysia di seseorang doktor ditempatkan di kawasan Sibuti. Terdapat 2 buah klinik satu Malaysia di kawasan Parlimen Sibuti, iaitu klinik satu Malaysia Taman Tunku dan klinik satu Malaysia Sepupuk. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, klinik satu Malaysia Taman Tunku telah sedia menawarkan perkhidmatan pegawai perubatan sejak tahun 2013, manakala klinik satu Malaysia Sepupuk hanya akan mula beroperasi pada bulan Disember pada tahun ini. Yang berhormat Kuala Kedah telah minta beberapa soalan berkenaan dengan kawalan denggi. Kementerian ada melaksanakan kerjasama dengan beberapa syarikat, termasuk syarikat Sanofi Pasteur dalam kajian klinikal vaksin denggi fasa ketiga yang melibatkan pusat kajian di Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kajian keselamatan dan keberkesanan vaksin keluarannya telah dijalankan, yang mana Malaysia adalah satu daripada lokasi kajian di samping Thailand dan Singapura. Buat masa ini, kementerian memang sedang menjalankan kajian lebih terperinci di atas daun betik dan kajian saintifik mengenai kesan daun betik kepada penyakit demam denggi telah dijalankan bertajuk untuk mengenal pasti keberkesanannya, dan ini telah disiarkan di Dalam Jurnal Perubatan pada tahun 2013. Jus daun betik sebelum ini telah dibuktikan selamat selepas kajian toxicity acute dijalankan ke atas haiwan percubaan. Kajian lanjutan bagi mengenal pasti kandungan bahan aktif dalam jus sedang dijalankan, dan di samping itu, kesan rawatan menggunakan formulasi jus yang lain seperti jus yang telah dikeringkan, dan ia hanya akan dijalankan sekiranya kajian preklinikal menjanjikan keberkesanan sebelum kajian klinikal ke atas manusia dilakukan. Keberkesanan daun betik bagi merawat penyakit-penyakit lain juga akan dikaji. Yang berhormat, Tanjung Manis pun telah bangkit tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah denggi. Kementerian sentiasa mengambil serius mengenai masalah denggi di negara kita. Situasi denggi di seluruh negara dipantau setiap hari di Bilik Gerakan Denggi sama ada di peringkat kebangsaan, negeri atau daerah. Berikut peningkatan kes denggi yang melanda negara pada tahun ini. Kerajaan telah mengambil tindakan yang drastik dengan menubuhkan Jawatankuasa Denggi peringkat kebangsaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan jawatankuasa ini diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan dan dianggotai oleh 6 kementerian yang lain. Dan melalui ini, pelan tindakan Jawatankuasa Denggi peringkat kebangsaan mengenai denggi telah ditubuhkan, dan pelan tindakan ini juga diteruskan untuk diterjemahkan di peringkat negeri dan daerah melalui penubuhan pasukan petugas denggi di peringkat negeri dengan penekanan diberikan kepada beberapa perkara. Satu ialah untuk melaksanakan kempen memerangi denggi dengan memberi tumpuan kebersihan persekitaran secara besar-besaran dengan penglibatan pelbagai pihak. Ini termasuklah aktiviti kutipan sampah domestik dan sampah pukal dilaksanakan mengikut jadual, kebersihan kawasan tumpuan awam dan rekreasi, serta penyelenggaraan sistem perparitan, landscape dan bangunan kediaman. Pemeriksaan pembiakan Aedes di tapak binaan secara bersepadu yang diselaraskan oleh Kementerian bersama PBT, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB, dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja atau DOS, serta memastikan semua tapak pembinaan menjalankan aktiviti penjagaan dan kawalan denggi di kawasan mereka secara berkala. Dan nombor 3 ialah untuk melaksanakan program bebas denggi di sekolah, pusat pengajian, fasiliti persekutuan dan negeri di semua kementerian, serta mempertingkatkan penubuhan projek kombi untuk pencegahan dan kawalan denggi di komuniti. Dan untuk memperkukuhkan Jawatankuasa Denggi daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah dan dianggotai pelbagai jenis berkenaan bagi menyelaras aktiviti kawalan dan pencegahan wabak denggi di daerah.
Yang berhormat Sibuti telah menyatakan supaya pusat hemodialisis di kawasan Sibuti diwujudkan, dan untuk menjawab itu penyediaan perkhidmatan perkenaan akan dipertimbangkan kerana pada masa sekarang lebih 30 orang pesakit dari kawasan Sibuti sedang menerima rawatan hemodialisis di Hospital Miri yang ada sejauh 60 kilometer daripada tempat tinggal mereka. Kementerian Kesihatan akan mengkaji cadangan mengenai penyewaan bangunan kedai untuk perkhidmatan hemodialisis di Sibuti. Di samping itu, pesakit gagalan ginjal peringkat akhir yang sesuai boleh menjalani rawatan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD yang boleh dilaksanakan oleh pesakit secara sendiri di rumah. Yang berhormat Kanawit telah... Yang berhormat. Kinabatangan berdiri yang berhormat. Ya. Ya, terima kasih Tan Sri. Muhammad, sikit ya, ini berhubung dengan hemodialisis, yaitu hospital di Sandakan, mesin hemodialisis ada 4, yang berfungsi cuma 2. Jadi mintalah, itu hari saya sudah bisik-bisik dengan Bapak Menteri, tidak tahu apa dah dia punya keputusan sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Ahli Yang Berhormat. Kita dah menerima di dalam peruntukan bajet untuk tahun ini 30 juta untuk menambah baik kemudahan-kemudahan hemodialisis di dalam beberapa tempat, termasuk apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, dan Kementerian akan mengambil langkah untuk meningkatkan lagi kemudahan hemodialisis di Hospital Sandakan. Di dalam isu hemodialisis pun Yang Berhormat Kanawit telah minta bahawa kemudahan ini ditambah di Hospital Besar Kanawit, dan Kementerian mengambil maklum keperluan untuk menambah mesin hemodialisis di Hospital Kanawit, dan melalui 30 juta yang saya telah sebut tadi di hospital-hospital kerajaan dan klinik-klinik, kita akan meningkatkan lagi dan menambahkan perkhidmatan hemodialisis di dalam kawasan-kawasan yang diperlu. Yang berhormat Sikh pun telah minta isu yang sama di Hospital Sikh, dan selain daripada rawatan hemodialisis yang memerlukan bangunan, kerajaan pun telah meningkatkan kegunaan satu kaedah yang lain, iaitu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis yang boleh dijalankan oleh pesakit di rumah. So kerajaan akan memberi perkhidmatan hemodialisis yang kedua-dua ini, iaitu tempat-tempat yang bersesuai untuk diisikan dengan kemudahan hemodialisis, di mana yang tersesuai pesakit boleh mendapat rawatan melalui menggunakan kaedah CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Hemodialysis. Yang berhormat Bintulu dan Yang berhormat Lumut tentang tanya soal. Mencelah. Ya. Datuk Menteri, saya ingin dalam ucapan saya membuat cadangan berkenaan dengan pusat hemodialisis satu Malaysia. Macam mana komen Datuk Menteri? Untuk meneruskan kemudahan-kemudahan hemodialisis, kaedah kerajaan sekarang, satu ialah sistem hemodialisis yang dijalankan oleh hospital-hospital kerajaan yang ada dan yang akan diperluaskan di dalam hospital-hospital yang lain di mana perkhidmatan ini diperlu. Dan pada pertengahan tahun ini, kita pun telah bersetuju melalui satu keputusan Jabatan Menteri bahawa untuk mewujudkan kemudahan ini di dalam klinik-klinik kesihatan yang mempunyai kaedah di mana ada yang dibiayai secara penuh oleh kerajaan sendiri. Selain daripada itu, yang dibuat secara kerjasama di antara kerajaan dengan badan-badan sukarelawan. Kerana ada banyak NGO yang telah terampil ke hadapan untuk mendermakan mesin-mesin dialisis. Dan isu yang dicuba untuk diselesaikan oleh kerajaan ialah untuk mencari tempat yang sesuai di mana perkhidmatan ini boleh diletakkan, dan untuk memastikan kementerian mempunyai tenaga kerja yang mahir yang mencukupi supaya perkhidmatan ini boleh diteruskan secara berterusan. Dan satu kaedah lain yang dibuat ialah melalui apa yang dipanggil Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, di mana pesakit boleh
mendapat rawatan di rumah menggunakan kaedah yang berbeza. Soal itu yang ahli yang berhormat untuk menunai keperluan yang ada di dalam Hospital C, apa yang kementerian akan buat ialah untuk kaji kemudahan-kemudahan tersedia yang ada di situ dan lepas itu membuat keputusan asas kepada pelbagai kaedah yang saya telah terangkan tadi. Dan untuk teruskan, yang berhormat Bintulu dan yang berhormat Lumut telah bangkitkan isu berkenaan jururawat dan jawatan-jawatan jururawat. Pada masa sekarang, semua institusi swasta diwajibkan melalui fasa akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA dan Lembaga Jururawat Malaysia sebelum pelajar mereka bergraduan bagi memastikan institut berkenaan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Guidelines on Standard and Criteria for Approval, Accreditation of Nursing Programs. Semasa di kawasan klinikal pelajar ini juga dipantau oleh unit fasiliti bahagian kejururawatan bagi memastikan mereka memenuhi syarat serta mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Hanya mereka yang berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia sahaja layak dipertimbangkan untuk bekerja sebagai seorang jururawat. Untuk makluman ahli yang berhormat, skim perkhidmatan jururawat pada masa ini adalah merupakan satu skim perkhidmatan bersepadu, di mana jururawat dari kumpulan sokongan berpeluang untuk dinaikkan pangkat sehingga ke grade tertinggi dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Berdasarkan kepada skim perkhidmatan tersebut, jururawat di grade U29 dan U32 yang mempunyai ijazah yang diiktiraf dalam bidang berkaitan boleh dinaikkan pangkat ke grade 42 tertaluk kepada kekosongan jawatan. Di samping itu, mereka juga boleh memohon kepada SPA untuk dilantik melalui kaedah peningkatan secara lantikan ke grade U41 dan mereka adalah tertaluk kepada sedasar darah semasa yang berkuat kuasa. Yang berhormat Sungai Siput telah menyatakan apakah pelancongan tentang pelancongan kesihatan dan boleh ke ia menyebab di dalam mengurangkan kualiti rawatan. Ya, Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, itu hari dalam perbahasan saya ada bersoal isu mengenai pengiktirafan. Itu mahasiswa-mahasiswi graduate dalam di negara China ataupun Taiwan. Oh iya tadi sudah sebut. Tadi you kata Bintulu, saya pikir semua besar. Okey. Bukan satu saja. Yang berhormat Sungai Siput telah bangkitkan isu berkaitan dengan pelancongan kesihatan dan adakah ia mempunyai efek untuk mengurangkan rawatan perkhidmatan kesihatan yang ada pada masa sekarang. Datuk Yang Di-Pertua, usaha-usaha pembangunan industri pelancongan kesihatan sebenarnya secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf dan kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan negara. Salah satu syarat keahlian Malaysia Healthcare Travel Council ialah sama ada memiliki akreditasi kesihatan tempatan dan ataupun antarabangsa atau membuktikan perancangan ke arah pemilikan akreditasi. Melalui syarat ini, kemudahan-kemudahan kesihatan swasta diwajibkan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan keselamatan pesakit setaraf dengan piawaian antarabangsa yang secara langsung memanfaatkan pesakit tempatan dan warga asing. Sehingga ini sebanyak 40 kemudahan-kemudahan kesihatan swasta, pelancongan kesihatan, memiliki sekurang-kurangnya satu akreditasi, antaranya 3 fasiliti yang memiliki Joint Commission International dengan akreditasi, 26 yang memiliki Malaysian Society for Quality in Health dan 10 fasiliti memiliki kedua-dua JCI dan MSQH. Dan ini membuktikan bahawa kemudahan-kemudahan kesihatan di dalam negara kita yang menyediakan perkhidmatan untuk pelancongan kesihatan telah mempunyai satu tahap yang tinggi. Yang berhormat Bukit Bintang telah mencadangkan bahawa pegawai dagang yang mahir diberi peluang untuk tugas di dalam sektor ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian telah menubuhkan Malaysian Healthcare Travel Council atau MHTC untuk melaksanakan inisiatif
untuk membangunkan industri pelancongan kesihatan negara dan untuk mempromosikan Malaysia sebagai satu destinasi kesihatan di persada antarabangsa. Dan MHTC mendapat kerjasama dan khidmat nasihat pelbagai pihak berkepentingan dalam sektor kerajaan dan swasta serta individu profesional yang arif dalam sektor kesihatan, pelancongan dan pelancongan kesihatan. Antaranya ialah jawatankuasa penasihat MHTC, pejabat-pejabat misi Malaysia di luar negara, pihak-pihak kepentingan industri pelancongan kesihatan, serta doktor-doktor pakar. Kerajaan menggalakkan pertumbuhan industri pelancongan kesihatan melalui beberapa insentif yang ditawarkan bagi menggalakkan kemudahan-kemudahan swasta pelancongan kesihatan, mengembangkan kapasiti melalui pembesaran, pemodenan dan pengubahsuaian kemudahan penjagaan kesihatan mereka. Pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders yang menyertai acara MHTC di luar negara menikmati subsidi yang tinggi sebagai insentif promosi secara tidak langsung. Kebanyakan perbelanjaan berkaitan penyertaan dan atau penganjuran dibiayai oleh MHTC, manakala delegasi hanya perlu menanggung kos penyertaan minimum yang dikenakan oleh MHTC dan perbelanjaan logistik untuk penyertaan pegawai masing-masing. Yang berhormat Gopeng, yang berhormat Tebrau dan yang berhormat Bintilu telah membangkitkan isu tentang perkhidmatan kesihatan seperti isu-isu berkaitan dengan keperluan untuk menunggu lama untuk mendapat perkhidmatan, menunggu lama untuk berjumpa doktor dan untuk mendapat siasatan-siasatan yang diperlukan. Kementerian sangat mengambil berat tentang waktu menunggu yang lama yang sentiasa dialami oleh pesakit-pesakit untuk mendapatkan perkhidmatan terutama di klinik-klinik pakar di hospital kementerian. Selain daripada menambah bilangan doktor, pihak hospital juga sedang melaksanakan beberapa projek seperti projek Lean Healthcare untuk mengurangkan waktu menunggu dan meningkatkan efisiensi perkhidmatan dengan cara menilai semula proses kerja di hospital. Projek yang dimulakan pada bulan Ogos 24 tahun ini telah berjaya mengurangkan waktu menunggu di klinik pakar di beberapa hospital, termasuk di Hospital Sultan Ismail di Johor dan akan dikembangkan ke jabatan yang lain. Kementerian sentiasa memantau KPI waktu menunggu untuk pelbagai disiplin klinikal sejak tahun 2006 dan mulai tahun 2013 aktiviti audit melalui performance audit telah diperkenalkan. Bermula 1 Julai tahun ini, semua 42 perkhidmatan kepakaran dan sub-pekaran klinikal di hospital kementerian diwajibkan memantau masa menunggu bagi perkhidmatan di klinik pakar dan masa temu janji bagi mendapat rawatan. Bagi kes-kes akut dan kecemasan, rawatan termasuk prosedur perubatan akan diberi serta-merta tanpa sebarang penangguhan. Bagi kes-kes stable, pesakit akan dinilai terlebih dahulu, di mana temu janji rawatan dan prosedur perubatan akan diberi bergantung kepada keputusan pakar perubatan. Dengan sumber yang terhad di hospital, tempoh temu janji konsultasi pertama di klinik pakar ada di antara 4 minggu sampai 6 minggu. Bagi perkhidmatan radiologi khas seperti MRI dan CT scan, tempoh temu janji adalah di antara 6 minggu sampai ke 4 bulan. Yang berhormat Kanawit telah minta tentang soalan membangkitkan tentang akta perubatan tradisional dan komplementari dan isu berkaitan pengiktirafan untuk rawatan tradisi di dalam negeri Sarawak. Merujuk kepada akta perubatan tradisional dan komplementari, amalan perubatan tradisional komplementari artinya suatu bentuk amalan yang berkaitan dengan kesihatan bertujuan untuk mencegah, merawat atau mengurus penyakit atau sakit atau memelihara kesejahteraan fizikal dan mental individu dan termasuk amalan seperti perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional Melayu dan Bumiputera, perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India, homeopati dan terapi komplementari. Tetapi tidak termasuk amalan perubatan dan pergigian yang masing-masing digunakan oleh pengamal perubatan dan pengamal pergigian pada masa sekarang. Maka ini jelas menunjukkan bahawa selagi amalan tersebut memenuhi takrifan seperti yang dinyatakan di dalam akta,
Amalan tersebut akan dikawal selia di bawah akta ini, termasuk amalan perubatan masyarakat orang asal Sarawak, Sabah dan orang asli, dan pernyataan bahawa dan ini mereka akan mendapat diliputi di dalam kumpulan perubatan tradisional Melayu dan Bumiputra. Pada ketika ini, sementara menunggu akta untuk dikuatkuasakan, Kementerian telah melantik 8 badan pengawal bagi mewakili setiap bidang amalan yang telah dikenal pasti. Badan pengawal yang telah dilantik ini menjalankan kawal selia sendiri atau self-regulation berdasarkan kod amalan dan kod etika yang telah dibangunkan oleh pihak kementerian dan juga perlembagaan pertubuhan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, di ketika perubatan tradisional dan komplementari masih berada di bawah sistem kawal selia sendiri, badan pengawal yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan untuk menjaga kepentingan perubatan tradisional Melayu Bumiputra secara langsung akan bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan pengawal Bumiputra di Sabah dan Sarawak. Kementerian telah menyediakan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari sejak tahun 2009 di Hospital Duchess of Kent di Sabah, Hospital Umum Sarawak dan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas di Sabah, iaitu rawatan urut tradisi dan acupuncture. Manakala rawatan selepas bersalin juga disediakan di Hospital Duchess of Kent, Sabah dan Hospital Umum Sarawak. Yang berhormat Bintulu telah menyatakan berkenaan caj rawatan di hospital swasta yang terlalu mahal dan meminta kementerian memantau caj rawatan. Datan yang betul untuk makluman ahli-ahli yang berhormat. Sejak tahun 2006, kementerian sentiasa memantau kos perubatan di hospital swasta berbantukan jadual ke-13 Peraturan Patutan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta, dan jadual ini didasarkan kepada jadual fee Persatuan Perubatan Malaysia yang telah dikeluarkan pada tahun 2002. Jadual ke-13 memberi kuasa kepada kerajaan untuk meletakkan harga ceiling atau had maksimum kos rawatan kepada fee profesional, iaitu fee perundingan dan fee profesional untuk prosedur pengawal perubatan atau pergigian swasta, supaya rakyat diberi perlindungan daripada kenakan caj yang terlampau tinggi. Walau bagaimanapun, fee selain daripada fee profesional seperti penginapan, fee tata cara kejururawatan, fee peralatan, fee ujian makmal dan fee ubat-ubatan tidak dikawal selia oleh kementerian. Kementerian juga berharap pesakit memainkan peranan penting untuk memantau sendiri kos perubatan yang dikenakan dengan membandingkan caj keseluruhan yang dibilkan kepada pesakit dengan anggaran kos yang telah diberikan kepada pesakit seperti yang diperuntukkan di bawah peringatan 27 Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Hospital Swasta. Di bawah peruntukan tersebut, pihak hospital perlu memastikan bahawa seseorang pesakit sebagai haknya diberikan maklumat termasuk kos yang mungkin dikenakan bagi rawatan, penyiasatan atau prosedur yang hendak dijalankan. Selain itu, di peraturan-peraturan yang sama, pesakit di atas permintaan juga mempunyai hak untuk diberitahu caj yang dianggarkan bagi perkhidmatan persesuaian dengan diagnosis awal yang dibuat sebelum memulakan jagaan atau rawatan dan kos yang tidak dijangka bagi perkhidmatan yang rutin, biasa dan lazim. Berhormat, Bintulu tidak sabar-sabar lagi. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan penyelebah mengenai ini caj ini. Tadi Yang Berhormat Menteri, ada sedar atau tidak? Sekarang kalau tiada pergi hospital swasta, terutama sekali pesakit-pesakit kalau ada insurans, memang tiada claim sampai maksimum. Ini dah jadi satu masalah. Bila besok lagi ini pesakit pergi renew ataupun tahun depan akan beli insurans, dia akan loading habis-habis. So kita ini satu perkara kita pun melihat macam mana nak berbincang sama hospital swasta. Macam mana they cannot overcharge. Inilah satu masalah insurans company rasa dia cari mangsa tu. Charge. That's why lepas itu dia buat loading itu. Nanti rakyat lagi bising. Minta ada satu cadangan untuk menyelesaikan. Terima kasih ahli yang berhormat. Saya pun dah jawab perkara ini di dalam Dewan saya beberapa hari yang dulu semasa jawab soalan lisan. Isu ini ialah kerana sebab
seperti yang saya telah jelaskan tadi, apa yang dikawalkan ialah fee profesional. Fee-fee yang lain, contoh fee penginapan, fee untuk bilik, fee yang lain ini tidak dikawal di bawah akta. So, apa yang dikawal ialah fee profesional, dan fee profesional ini mempunyai satu range, iaitu ada satu maksimum yang boleh di-charge. Saya setuju dengan ahli yang berhormat. Contohnya kalau seseorang pergi secara sendiri dan bayar sendiri, hospital atau doktor sebut tidak akan mengenakan charge yang maksimum. Mereka akan menggunakan budi bicara mereka dan buat charge yang 50% daripada maksimum atau 30%, kerana itu terpulang kepada mereka untuk membuat keputusan. Dan selagi satu isu yang kadang-kadang dihadapi oleh pesakit yang menggunakan kad insurans ialah kadang-kadang pesakit tidak sedar bahawa kad-kad masing-masing tidak memberi liputan atau coverage yang sama. Kerana coverage yang diberi oleh satu-satu insurans ini bergantung kepada premium yang telah dibayar. Ada premium, kalau premium itu bayar, coverage-nya terlebih tinggi. So kadang-kadang ada orang pesakit yang mempunyai kad menggunakan premium rendah, coverage-nya terhad saja, contohnya boleh jadi RM30,000 untuk 1 tahun, dan lepas itu mereka masuk ke dalam hospital swasta dengan harapan bahawa dengan kad itu boleh selesaikan masalah mereka, tetapi lepas masuk saja ada komplikasi-komplikasi yang lain dan bil lebih daripada RM30,000 atau RM40,000. Pada masa itu mereka menghadapi masalah kerana ini lebih daripada apa yang dijaminkan oleh insurans itu. So pada masa itu mereka kena membayar sendiri. Yang perbezaan di antara apa yang akan dibayar oleh. So ini satu isu saya ingat mereka yang membeli insurans kena sedar tentang, dan mereka yang jual insurans akan menjelaskan kepada mereka sebenar-benarnya apa yang faedah boleh diterima. Tapi saya setuju dengan apa yang bangkit oleh ahli yang berhormat Bintulu tadi dan cadangan supaya kita mengadakan perbincangan supaya janganlah hospital menggunakan kaedah insurans sebagai satu langkah untuk mengenakan charge yang paling maksimum. Dan saya dah itu apa yang saya telah sebut di dalam dewan itu. Walau sedemikian pun kalau ada hospital yang mengenakan charge profesional yang lebih daripada maksimum yang telah dibenarkan di bawah akta itu, dan kalau aduan dibuat kepada kementerian boleh mengambil tindakan ke atas hospital swasta atau doktor yang kenakan bayaran itu. Dan yang berhormat, Pasir Gudang telah minta bahawa cadangkan supaya bayaran rawatan untuk warga asing dinaikkan, dan untuk maklumat yang berhormat, kementerian sedang menyediakan kadar jaj baru perubatan dengan mengambil kira kos perkhidmatan bagi menghapuskan unsur subsidi dalam pemberian perkhidmatan rawatan perubatan kepada warga negara asing, dan pelaksanaan kadar charge ini akan mula pada tahun yang depan, di mana di dalam 3 tahun yang berturut kita akan meningkatkan charge bayaran untuk warga asing pada tahun yang pertama 30% tambah, dan lepas itu 30%, dan pada tahun yang ketiga 40%, supaya kenaikan ini akan dibuat secara berfasa. Dan ini akan pastikan bahawa subsidi yang sedang diberi untuk rawatan warga asing ini secara berfasa akan dihapuskan. Yang berhormat, Sibuti pun telah minta bahawa kerajaan mengadakan kempen kesihatan dengan cara pemakanan sihat kepada rakyat, dan telah mencadangkan beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mencapai ini. Tan Sri Yang Dipertua, pelbagai kempen kesihatan telah diadakan secara kerap dan berterusan bagi menangani masalah amalan pemakanan yang tidak sihat pada pihak kementerian telah menggunakan pelbagai strategi atau pendekatan termasuk kempen kesihatan melibatkan komponen pemakanan sihat, sama ada melalui media cetak atau elektronik, seperti heban mengenai pemakanan sihat melalui crawler, slot bual bicara, tip-tip pemakanan sihat di televisyen dan radio, selain penerbitan pemakanan sihat dalam media cetak seperti majalah dan surat khabar. Sejajar dengan teknologi terkini, bahan-bahan pendidikan serta informasi terkini berkaitan pemakanan sihat boleh diperoleh
menerusi laman web kita iaitu nutrition.moh.gov.my, dan selain itu maklumat berkaitan pemakanan juga boleh diperolehi daripada portal Kementerian Kesihatan. Media sosial lain seperti Facebook turut digunakan bagi menarik minat pelbagai golongan untuk mendapatkan maklumat mengenai pemakanan sihat ini. Selain itu, Twitter, YouTube serta aplikasi telefon bimbit iaitu satu apps yang dipanggil MyNutri Apps turut diguna pakai bagi meluaskan liputan penyampaian maklumat pemakanan sihat ini. Kementerian sedang mengambil tindakan menubuhkan unit kecergasan fizikal di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan klinik kesihatan bertujuan untuk melaksanakan promosi, advokasi dan bina upaya aktiviti fizikal dalam kalangan rakyat di peringkat akar umbi, khususnya luar bandar, dengan melantik sejumlah 873 perjawatan pegawai penerangan atau pelajar kesihatan yang mempunyai pengkhususan dalam bidang sains sukan. Dengan wujudnya unit khas ini, aktiviti fizikal dan kecergasan dapat dijalankan dengan lebih terancang dan komprehensif di peringkat komuniti. Yang berhormat Lumut telah menyatakan beberapa soalan berkaitan dengan Hospital Sri Manjung. Pengurusan penyelenggaraan peralatan perubatan di Hospital Manjung telah diswastakan sejak tahun 97 dan syarikat Faber yang menguruskan penyelenggaraan peralatan perubatan di Hospital Sri Manjung. Penyelenggaraan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dan kerosakan boleh berlaku semasa penggunaan dan sebarang kerosakan peralatan perubatan akan dibaiki oleh syarikat tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Pesakit perkhidmatan rawatan endoskopi Hospital Sri Manjung terpaksa dihantar ke Hospital Ipoh akibat daripada kerosakan mesin endoskopi yang ada pada masa sekarang. Kerosakan tersebut berpunca disebabkan usia alat itu dan permohonan untuk menggantikan alat tersebut telah diluluskan pembelian melalui peruntukan belanja mengurus. Dan saya berpendapat bahawa satu unit baru akan dibeli untuk hospital ini di dalam 1-2 bulan ini. Yang berhormat Tebrau telah mohon supaya klinik Ulu Tiram dipindahkan ke kawasan yang lain. Kementerian telah mengambil maklum tentang isu yang ditimbul ini dan di klinik kesihatan Ulu Tiram akan dipindahkan ke satu tapak berdekatan yang lebih sesuai dengan keluasan 8.8 ekar dan projek ini telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia 10 rolling plan ketiga dan status terkini adalah di dalam peringkat rekap bentuk. Yang berhormat Sri Aman telah tanya tentang status terkini Hospital Sri Aman. Speaker, minta izin Menteri. Ya. Pasir Gudang. Ya, Menteri, saya tadi ada nak tanya pasal status hospital dan juga menaik taraf poliklinik Pasir Gudang, tak disebut Menteri. Nanti saya akan jawab sekali. Okey. Terima kasih. Projek Hospital Sri Aman telah diluluskan oleh unit perancang ekonomi untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan kos berjumlah 200 juta. Projek ini akan dijalankan di dalam 2 fasa. Fasa tersebut, satu ialah kerja tanah dan rawatan tanah dan fasa 2 adalah kerja pembangunan dan kerja berkaitan. Fasa ke-1 telah dimulakan pada 30 Julai 2012 dan telah diberi sijil perakuan siap kerja pada tahun 2013. Berkaitan itu, tempoh tangguh kecacatan untuk fasa 1 mulai daripada sampai habis pada Ogos 2014 selepas rawatan tanah, dan selepas itu fasa 2 akan dimula dan tender untuk bangunan akan dibuat pada tahun Disember tahun ini, dan pembinaan projek ini dijangka akan dapat dimulakan pada pertengahan tahun 2015 dan akan siap di dalam 3 tahun yang akan datang, dianggarkan pada tahun 2018. Yang berhormat Kota Baru telah bangkitkan tentang kemudahan-kemudahan yang tersedia ada di Hospital Kota Baru. Dan Hospital Kota Baru adalah hospital rujukan bagi negeri Kelantan yang berkapasiti 920 katil. Hospital ini sedang dinaik taraf secara berfasa
sesuai dengan fungsinya sebagai hospital rujukan. Bagi menangani kesesakan daripada aspek keperluan katil, Kementerian sedang melaksanakan projek-projek seperti berikut. Salah satu daripadanya adalah sebuah hospital baru di Bacok telah diluluskan dan sedang di peringkat perancangan terreka bentuk dan ia terletak lebih kurang 20 km daripada Hospital Kota Baru, dan pembinaan Hospital Gantian Kuala Krai yang baru dengan kapasiti 268 katil yang akan menyediakan perkhidmatan kepakaran yang lengkap apabila siap. Rujukan daripada Hospital Kuala Krai ke Hospital Kota Baru akan berkurangan. Projek pembinaan blok rawatan harian atau ACC yang dijadualkan akan beroperasi pada hujung tahun ini dengan kos sebanyak RM177 juta. Dengan sesiapnya blok ini, ACC baru ini akan menempatkan tambahan bilik bedah, ruang klinik pakar yang luas dan selesa, kemudahan perkhidmatan endoskopi, perkhidmatan hemodialisis serta ruang pentadbiran hospital. Dengan adanya kemudahan bagi rawatan harian termasuk pembedahan, dijangka akan dapat mengurangkan keperluan katil pesakit dalam serta menggunakan penggunaan sumber dengan lebih berkesan. Bagi melengkapi perkhidmatan di Hospital Kota Baru, projek pembangunan makmal rawatan jantung atau invasive cardiac lab juga telah diluluskan dan sekarang dalam proses pembinaan dan dijangka siap dalam bulan Mac 2015. Dengan adanya kemudahan makmal rawatan jantung invasif ini, pesakit tidak perlu lagi ke Hospital University Science untuk mendapatkan rawatan invasif jantung. Selain itu, masih ada perancangan naik taraf seterusnya yang akan dilaksanakan di Hospital Kota Baru pada rancangan Malaysia yang ke-11. Yang berhormat Lengong telah meminta supaya Pusat Kesihatan Lengong dinaik taraf dan Kementerian sentiasa berusaha untuk memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih baik kepada semua rakyat. Untuk makluman, Kementerian telah pun menyediakan klinik kesihatan Lengong baru yang mula beroperasi sejak Februari 2014. Menteri Bagan Serai, Tan Sri, boleh? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Saya terpanggil kerana bila terdengar kes-kes yang perlu dirujuk daripada hospital ke hospital ataupun yang lebihnya daripada klinik kesihatan ke hospital, khususnya di Parlimen Bagan Serai, saya melihat contohnya ambulan yang ada adalah sangat uzur yang sangat lama. Adakah kajian dilakukan, adakah satu plan dilakukan untuk membeli ambulan yang baru, menukar yang lebih baik, khususnya di berdekatan klinik kesihatan Alopongsu dan juga pejabat daerah kesihatan Krian, yang mana interchange daripada highway akan wujud tak lama lagi dan ini akan menyebabkan penggunaan yang lebih banyak. Terima kasih Tuan Menteri. Boleh saya selesai jawab Lengong dulu, Datuk Nazri. Bagi telah menyediakan klinik kesihatan Lengong baru yang mula beroperasi sejak Februari tahun ini, dan Kementerian juga mengambil maklum bahawa penduduk Lengong mendapatkan perkhidmatan rawatan pesakit dalam daripada Hospital Greek dan daripada Hospital Kuala Kangsar. Oleh itu, kemudahan di klinik ini ada lebih lengkap berbanding dengan klinik-klinik kesihatan yang lain. Ia dilengkapi dengan katil pesakit iaitu 3 katil bagi pusat bersalin alternatif untuk kes-kes berisiko rendah dan 4 buah katil bagi rawatan kecemasan. Kemudahan ini bagi merawat keadaan pesakit melalui pemerhatian yang lebih teliti dalam tempoh yang lebih lama sebelum dirujuk ke hospital sekiranya benar-benar ada keperluan. Dengan kaedah ini, ia dapat mengurangkan merujuk pesakit ke hospital bagi kes-kes yang lebih kompleks daripada rawatan pesakit luar yang biasa. Dan klinik ini telah dinaik taraf untuk menyediakan perkhidmatan fisioterapi dan X-ray bagi melengkapi perkhidmatan. Untuk jawab soalan tentang ambulans, saya terima cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat Bagan Serai, dan Kementerian sedang secara berfasah menggantikan ambulans yang uzur ini yang sudah lama, ada yang saya tahu sudah lebih daripada 10 tahun. Baru-baru Kementerian telah mendapat kelulusan untuk beli 100 lagi buah ambulans, dan kita telah mencadangkan untuk lagi 100 pada tahun yang akan datang. Dan saya berharap melalui kemudahan-kemudahan ini kita boleh secara berfasah
mengganti semua ambulans yang ada di dalam perkhidmatan kita, yang ada yang sudah lama, yang uzur, yang sepatutnya diganti. So ini adalah rancangan kerajaan dan sama kira pandangan yang diberi oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat Kanawit telah bangkitkan isu berkenaan dengan klinik Nangga Tadah di Sibu. Sebagai makluman, Yang Berhormat, ahli Dewan Klinik Kesihatan jenis 6 dengan kuartus Nangga Tadah Sibu telah siap dibina dan akan dibuat penyeraan kepada pengguna pada awal bulan November tahun ini. Klinik ini akan mula beroperasi secara berperingkat daripada tarikh penyerahan tersebut. Yang Berhormat, Batu Sapi telah tanya tentang kemudahan dan kelengkapan di Hospital Sandakan. Sebagai makluman Yang Berhormat, sepanjang tahun ini hospital di Sandakan telah menerima peruntukan aset perubatan bernilai 3 juta dan peruntukan bagi pelbagai projek menaik taraf dan penyelenggaraan hospital bernilai RM450,000 dari peruntukan pembangunan dan peruntukan mengurus. Peruntukan ini akan digunakan untuk meningkatkan perkhidmatan perubatan di hospital tersebut. Punca masalah kerosakan mesin memografi tersebut telah dapat dikenal pasti dan pihak kementerian akan berusaha untuk mendapatkan peruntukan bagi pembelian mesin memografi yang baru pada tahun yang akan datang. Untuk makluman Yang Berhormat juga, projek menaik taraf sistem gas perubatan berjumlah 3,5 juta sedang dilaksanakan di Hospital Sandakan dan ini dijangka siap tidak lama lagi. Di samping itu, projek menaik taraf blok klinikal lama akan dilaksanakan dengan anggaran kos 3 juta mulai tahun 2015 sampai ke 2017. Mengenai keperluan tempat letak kereta, Hospital Sandakan telah pun disenaraikan sebagai salah satu hospital dalam cadangan pembinaan tempat letak kereta menggunakan kaedah bill operate dan transfer. Yang Berhormat Jerantut Berhormat Menteri, boleh sedikit mengenai itu ambulans. Terima kasihlah Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mengenai kita kementerian cadang membeli lagi 100 buah ambulans. Memang contoh macam di Bintulu ini, kita boleh lihat ambulans banyak, tapi pengyakaraan tiada, maintenance. And then ini terlibat maintenance. Memang bila kita tanya kenapa tidak bawa pergi pengyakaraan, dia kata peruntukan tiada. So lack of the peruntukan. 1, 2. Dalam masa ambulans yang ada boleh jalan, kita mengandam transfer patient, kemungkinan Bintulu pergi Sibu, Bintulu pergi Miri, because we lack of specialist there. Tetapi ada kementerian ada sedar ke tidak? Isu ini kita nak jalan berapa jam? Boleh dah kementerian cadang tambah 1 driver, tukar. Berapa kali dah sudah. Ambulans hantar patient lama-lama semua orang jadi patient. Itu ambulans pun tak balik, accident macam-macam. Ada punya meninggal dunia pun ada. Adakah kementerian akan mencadang ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dua perkara yang telah dibangkit oleh Yang Berhormat. Satu tentang isu penyelenggaraan. Saya kena terima pandangan yang diberi oleh Yang Berhormat. Dan saya tidak boleh menafikan bahawa di dalam kaedah kerajaan pada keseluruhannya, bukan saja di dalam Kementerian Kesihatan, perkara ini adalah satu perkara yang boleh dikatakan satu kelemahan. Kerana masa kita menyediakan bajet contohnya, di melalui peruntukan pembangunan, ada bajet untuk membina hospital contohnya atau membeli barang peralatan yang diperlu. Tetapi secara berterusan, tiada ada bajet yang telah dikhususkan untuk isu-isu penyelenggaraan, maupun kepada bangunan ataupun peralatan. Dan di dalam rancangan Malaysia ke-11 yang kita sedang merancangkan pada masa sekarang, salah satu daripada cadangan daripada Kementerian Kesihatan ialah tumpuan diberi kepada isu penyelenggaraan. Kerana dengan penyelenggaraan sajalah kita boleh meningkatkan lagi, menambahkan lagi usia sesuatu mesin atau kenderaan yang tersedia ada supaya boleh mendapat digunakan secara lebih optimal. Dan tentang cadangan yang dibuat oleh Ahli Yang Berhormat tentang kegunaan driver ini, saya menerima cadangan ini dan saya akan lihat balik apa cara yang digunakan pada masa sekarang. Saya setuju bahawa
tidak boleh diwajibkan seseorang untuk memandu sesuatu kenderaan untuk satu masa yang terlebih panjang atau satu jarak yang begitu jauh, di mana ia boleh menjadi satu risiko kepada kedua-dua orang pesakit termasuk mereka yang membawa. Yang berhormat. Yang Stampin. Kalau boleh beri cadangan? Ya, boleh. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang berhormat. Yang berhormat, saya daripada Sarawak. Kita tahu bahawa Sarawak adalah tempat yang begitu besar. Jadi kebanyakan kes kritikal di mana perlu kehantar ke hospital Kuching. Saya difahamkan kebanyakan pesakit meninggal kerana tak sempat masa untuk sampai ke Kuching. Dan masalahnya saya juga tahu bahawa kita ada menyewa helikopter ya daripada HN Aerospace kalau tak salah saya, akan tetapi ada dia punya limitasi lah. Limitasi iaitu helikopter tu dia adalah helikopter VFR iaitu Visual Flight Rules, ataupun as long as dia punya visibility kurang daripada 10 miles, jadi dia tak boleh terbang kan. Jadi saya punya cadangan ya, mungkin sudah sampai masa bahawa kita adakan sebuah helikopter IFR certified ataupun ambulance, certification air ambulance, di mana walaupun visibility itu rendah, dia masih boleh terbang. Dan saya berasa ini kritikal bagi negeri Sarawak kerana Sarawak tempat begitu besar dan hanya hospital Kuching sahaja yang mampu mengendalikan kes-kes kritikal. Kalaulah kementerian tak ada cukup kewangan, saya cadangkan ya, saya memberi satu cadangan, biarlah kita tentera askar kita, tentera udara kita, saya yakin tentera udara kita ada IFR certified helikopter, bolehlah digunakan sebagai penyelesaian sementara untuk kegunaan hospital kita. Terima kasih Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Di dalam negeri Sarawak dan Sabah, kerana mengambil kira keluasan negeri ini dan kemudahan-kemudahan yang terhad, contohnya di Sarawak, banyak yang ditumpu kepada hospital Kuching, Miri dan Sibu, dan kes-kes kena dirujuk kepada ketiga-tiga hospital ini untuk mendapat rawatan daripada segi kepakaran. Dan kita menggunakan pelbagai jenis kaedah, salah satu daripada yang ambulans, menggunakan bot dan menggunakan udara. Dan saya menerima bahawa kekurangan yang mungkin ada dan cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat supaya kalau saya tahu ada keadaan-keadaan tertentu di mana cuaca tidak membenarkan bahawa perjalanan helikopter itu mungkin itu boleh jadi menjejas keadaan pesakit, dan cadangan Yang Berhormat akan diberi pertimbangan yang sewajar dan kita akan menilai daripada segi pelaksanaannya. Yang Berhormat Jerantut telah tanya tentang isu klinik di Kuala Tahan. Pejabat Kesihatan Daerah Jerantut pada khususnya mempunyai 5 buah bot yang berkuasa enjin di antara 15 hingga 60 kuasa kuda yang beroperasi di Kuala Tahan di Kampung Bantai. Berdasarkan kepada penelitian yang dibuat sebelum ini, didapati penggunaan bot laju adalah tidak sesuai untuk digunakan bagi kes kecemasan kerana keadaan paras air yang tidak menentu dan beberapa jeram yang ada akan menyebabkan bot tersangkut dalam musim air cetek. Selain itu, penggunaan bot laju di sungai yang tidak luas ini akan menghasilkan gelombang besar dan mengancam bot-bot kecil yang lain yang apabila berselesa. Oleh itu, bot yang digunakan ialah selesa selaras dengan keadaan sungai yang ada, dan untuk menambahkan lagi kemudahan di dalam kawasan itu, cadangan membina klinik kesihatan dan kuartus sekolah tahan yang baru di tempat yang sesuai telah dirancang dan permohonan tapak seluas 3 ekar telah pun diselesai. Sehingga ini projek pembinaan kuartus klinik kesihatan Kuala Tahan telah diluluskan di dalam Rolling Plan 3 RMK 10 dan dijangka di tender pada awal tahun yang akan datang. Yang Berhormat Kota Samarahan telah minta supaya klinik kesihatan Kota Samarahan dinaik taraf. Klinik kesihatan Kota Samarahan merupakan salah sebuah daripada 3 buah klinik kesihatan yang terdapat di daerah Kota Samarahan. Klinik kesihatan jenis 3 ini menawarkan perkhidmatan kesihatan yang komprehensif kepada 100,000 penduduk dalam kawasan operasinya dengan purata kedatangan harian seramai 300 orang pesakit.
Kerana kementerian mengambil maklum akan masalah kesesakan di klinik ini, sehubung ini cadangan bagi menaik taraf akan dikaji dengan lebih terperinci, mengambil kira keberkesanan kos dan kemudahan capaian sama ada untuk menaik taraf klinik sedia ada atau membina sebuah lagi klinik yang baru. Sebagai alternatif, penduduk tempatan boleh juga mendapat rawatan daripada klinik kesihatan Sambit, klinik kesihatan Bisak, klinik Satu Malaysia Samarinda, klinik Satu Malaysia Pamwilah yang semuanya terletak di dalam daerah Kota Samarahan. Yang berhormat, Pasir Gudang telah minta berkaitan dengan hospital di Pasir Gudang. Kementerian menyadari keperluan pembinaan sebuah hospital di Pasir Gudang bagi menampung keperluan penduduk di sekitar berikutan pembangunan yang pesat di wilayah Skendah. Tapak bagi tujuan pembinaan hospital Pasir Gudang ini telah dikenal pasti dan peruntukan pembangunan bagi hospital ini akan dipohon di dalam rancangan Malaysia ke-11. Pada masa ini, penduduk sekitar Pasir Gudang mendapatkan rawatan di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru yang terletak sekira-kiranya 15 km di Pasir Gudang. Selain itu, penduduk sekitar juga boleh mendapatkan rawatan fasiliti kesihatan sedia ada yang berhampiran iaitu Klinik Kesihatan Pasir Gudang, Klinik Satu Malaysia dan Klinik Pergigian di Pasir Gudang. So, secara prinsip kerajaan sedang mensetuju dan dengan mendapat kelulusan di dalam rancangan Malaysia 11, pembinaan hospital di Pasir Gudang ini akan dimulakan. Yang berhormat, Padang Besar telah minta supaya bina sebuah hospital di Padang Besar. Kementerian sememangnya sedar akan keperluan ini dan keutamaan diberi kepada permohonan ini. Permohonan bagi pembinaan hospital di Padang Besar telah dikemukakan kepada EPU di dalam rolling plan keempat rancangan Malaysia ke-10 bagi pelaksanaan pada tahun 2015. Walaupun pihak EPU telah minta projek ini dipohon di bawah rancangan Malaysia 11, so projek ini akan dilaksanakan di rancangan Malaysia 11. Yang berhormat, Bacok telah tanya tentang status pembinaan hospital Bacok pada masa sekarang. Projek pembinaan hospital Bacok dengan kemudahan 76 katil berjalan mengikut perancangan seperti yang dijadualkan oleh Kementerian dan JKR sebagai agensi pelaksana. Pada masa ini, pembinaan hospital Bacok sedang dalam peringkat reka bentuk di mana proses reka bentuk awalan telah disiapkan pada bulan Oktober tahun ini. Dan setelah siap perancangan reka bentuk, pihak JKR akan membuat perolehan melalui tender dan diharap bahawa hospital ini akan selesai dibina pada tahun 2018. Yang Hormat Tan Sri. Ya. Boleh penjelasan. Terima kasih Hormat Tan Sri. Terima kasih Hormat Menteri. Saya nak tanya berkaitan dengan hospital Pendang. Walaupun kawan saya, sebab kami sempadan kadang-kadang rakyat proporsional juga mengambil ada keperluan kalau ada hospital di Pendang. Saya agak heran hospital Pendang ini yang sudah pun dimasukkan sebelum ini dalam rancangan Malaysia yang ke-10 yang sepatutnya sudah pun berjalan dan sudah pun diletakkan papan tanda projek hospital Pendang. Tiba-tiba kali ini kerajaan mengatakan bahawa akan dimasukkan balik dalam rancangan Malaysia ke-11. Jadi saya nak minta penjelasan Pak Menteri, apa masalah sebenarnya? Apa masalah sebenar yang saya ingin menyebabkan kita masih gagal lagi walaupun sudah berdiri papan tanda. Masalah sebenar ialah kurang duit. Kerana permintaan untuk membina hospital di dalam, sehingga kalau ada 200 orang ahli parlimen di sini semua mau hospital di dalam kawasan-kawasan mereka. Permintaan banyak. Di dalam negeri Kedah pada masa sekarang, kita sedang telah mengadakan projek untuk Alostar, telah menaik hospital baru untuk menaik taraf hospital Alostar yang lama, meningkatkan kemudahan-kemudahan tersedia di hospital Sungai Petani dan kemudahan-kemudahan klinik yang sedang ada. So, lihat kepada keperluan, iaitu kalau ada keperluan yang mendadak, yang tidak boleh dielakkan, kita ada senarai hospital-hospital. Yang ada Pendang, yang ada sebelum Pendang pun ada, yang belum diselesaikan. So, mengikut itu, kerajaan membuat permohonan, kementerian membuat permohonan. Dan tiap-tiap tahun kita cuma berjaya untuk
membina 3 atau 4 hospital saja yang baru. So saya dengan ini kita telah menyenaraikan hospital-hospital yang lain semua di bawah rancangan Malaysia yang ke-11 dan kita akan membuat satu master plan pada keseluruhannya dengan mengambil kira jumlah penduduk, jumlah katil yang tersedia ada, jumlah kegunaan katil yang tersedia ada di dalam hospital-hospital yang ada, jumlah klinik-klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan yang ada pada masa sekarang, dan lepas itu membuat keputusan mengikut keutamaan. Dan kita akan cuba seberapa banyak yang boleh untuk pastikan bahawa apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat boleh diselesaikan di dalam rancangan Malaysia. Ya. Terima kasih. Tan Sri Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini alasan kurang wang ini. Saya rasa tak puas hati lah sebab kalau kita lihat dari segi peruntukan pembangunan untuk Kementerian Kesihatan tu semakin menurun. Jadi adakah ini kalau kita lihat kepada pembentangan rancangan Malaysia ke-10 tu apabila dicadangkan supaya Kementerian Kesihatan kurangkan dari segi pembekalan perkhidmatan lebih kepada agensi penguat kuasa dan sebagainya. Jadi adakah trend ini akan berterusan? Sebab kalau kita lihat dalam 3-4 tahun ini, kalau kita lihat hospital swasta merata-rata yang baru keluar dibangunkan. Tetapi untuk kementerian, yang tahu saya je dalam 2-3 tahun ini cuma sebuah hospital yang akan dibangunkan di Sri Iskandar. Yang lain tak ada hospital yang baru. Jadi kalau trend ini berlaku, kalau Pendang nak minta, situ nak minta, tapi kalau peruntukan pembangunan tidak ada dan makin kekurangan, masalah duit tak ada ini akan berterusan. Minta respon. Ya, saya di dalam mana-mana tempat di dunia pun perkara ini tak dapat diselesaikan. Dan so ini yang kerana kalau kita lihat kepada sistem perkhidmatan yang ada di dalam negara kita, di dalam public service health delivery yang ada pada masa sekarang, rakyat pada keseluruhannya yang menggunakan perkhidmatan sektor awam, segala kemudahan yang diberi ialah secara percuma. Kita tidak mengenakan apa-apa charge kepada perkhidmatan yang diberi. Dengan pemberian RM1 di dalam klinik luar pesakit, yang datang akan mendapat manfaat beberapa ratus ringgit. Yang kalau mereka pergi ke hospital swasta, mereka bayar beberapa ratus ringgit per kali ini. So, kerana dengan kos yang menaik, peralatan kos naik, harga ubat naik, semua kos naik. Itu untuk memastikan bahawa kita boleh membina kemudahan mengikut apa yang telah dicadangkan oleh ahli-ahli yang berhormat ini, memang menghadapi satu cabaran. So harapan kerajaan ialah, tapi kalau kita banding dengan negara-negara yang lain, di banyak tempat di negara di dunia yang lain ini, di dalam segala penilaian yang dibuat oleh agensi-agensi antarabangsa, perkhidmatan kesihatan kita telah mendapat satu pengiktirafan yang tinggi. Kerana kita salah satu daripada negara yang telah telah mendapat pengiktirafan yang tinggi di dalam pemberian kesihatan, dan kalau lihat struktur kesihatan kita sampai ke peringkat akar umbi, di mana-mana kampung pun kita mempunyai klinik-klinik. So ini ialah kelebihan kepada sistem kesihatan kita. Dan di dalam perkara ini memang dengan perkembangan teknologi yang baru, maka ada keperluan yang lebih. Dan di semasa peruntukan yang tersedia di dalam kerajaan, mana-mana kerajaan yang ada, kena mengagihkan peruntukan kepada semua kementerian yang ada. Ada tanggungjawab untuk kerajaan, di mana kementerian diberi, saya ingat lebih pada 8.4% daripada semua peruntukan pada tahun ini diberi untuk Kementerian Kesihatan. Kita kena secara bijaksana menggunakan peruntukan ini untuk mendapat satu perkhidmatan yang lebih luaskan. Dan ada banyak indikator yang menunjukkan bahawa perkhidmatan kesihatan ialah satu perkhidmatan yang baik. Mencela. Ya, nak sambung Pendang tadi ya. Baik, Tan Sri.
Siapa ya Menteri? Siapa yang di Segambut, proporsional. Yalah. Goping lah, Goping. Tambahan tu. Okey, baik. Yang berhormat kata masalah wang, masalah tak ada wang. Tak apalah, masalah tak ada wang. Sepatutnya daripada awal, tak masuklah dalam rancangan Malaysia ke-10. Maknanya sepatutnya dalam tempoh rancangan Malaysia ke-10 dia tahu berapa banyak hospital yang sepatutnya dengan dengan kedudukan keuangan negara yang ada ni cukup untuk pembinaan hospital. Sepatutnya tak perlulah pergi pacak tiang, letakkan papan tanda hospital, menaruh harapan kepada orang Penang. Sepatutnya begitu. Ini bila pergi pacak, pergi naikkan papan tanda, seolah confirm ada duit lah tu. Kalau tidak takkan pergi letak papan tanda. Sekarang saya difahami. Tak ada duit. Saya bahawa saya fikir satu benda yang macam disebut oleh Bintulu selalu ini kong kali kong punya pentadbiran lah. Saya difahamkan pada masa dahulu. Masa dahulu projek ini dicadangkan melalui PFI. Tetapi lepas itu PFI itu tidak berjaya dijalankan dan kerajaan telah memutuskan bahawa melalui kerajaan, dan pada masa itu kerana tidak disenaraikan di dalam senarai peruntukan pembangunan, sekarang pada rancangan Malaysia 11 kita kena masuk di dalam senarai. Ya, insyaAllah. Terima kasih Tan Sri. Dua perkara je lah. Yang pertama, saya tak senanglah dengan kenyataan yang mengatakan bahawa datang ke hospital kerajaan semua percuma. Ya. Kerana sebenarnya, inilah sebabnya kita bayar cukai. Kita bayar cukai supaya kerajaan dengan duit cukai yang dikutip boleh berikan perkhidmatan kesihatan. Ya, ini satu. So saya rasa tak betul lah ianya percuma. This is what you're supposed to use the government funds from. This is what taxation is about. Ya. Nombor satu. Nombor dua, dalam keadaan tidak ada ataupun tak cukup duit, saya terkejut mengapa dalam soal pembinaan Hospital Shah Alam yang saya berbahas dengan Menteri Kerja Raya sejak 2009, dia tidak peka tentang persoalan penjimatan wang. Dan saya telah beritahu dari dulu bahawa hospital itu bermasalah. JKR melalui kementerian ambil alih projek itu, manfaatkan kontraktor yang sedia ada di sana, yang subkontraktor yang buat kerja tu, ya, dan ada juga yang sanggup melakukannya dengan memberikan diskaun lagi. Tetapi akhirnya tender baru tambah lagi 2 tahun sampai sekarang pun tak siap, nilai kerja pun 70 juta lagi. So ini pembaziran dan duit tak cukup oleh kerana pengurusan yang tidak cekap. Ya, so saya minta kalau boleh. Isu Hospital Shah Alam saya pun telah jelaskan beberapa kali di dalam ini, dan telah melalui satu perjalanan yang mungkin tak berapa sehat dan telah diselamatkan pada masa sekarang dan akan berfungsi pada perawalan tahun depan. So yang berhormat boleh puas hati dengan keadaan itu. Dan biarlah saya teruskan. Last one. Okay. Minta laluan. Goping, last. Saya ada tanya pasal hospital. Lepas itu saya pergi ke tajuk yang lain. Ini khusus kepada dari segi penyampaian perkhidmatan kesihatan. Memang saya iktiraf bahawa sistem perkhidmatan awam, kesihatan awam ini memang cemerlang dari segi prestasi. Cuma saya bimbang tu masa hadapan. Adakah kecemerlangan ini akan kita kekalkan ataupun adakah kita akan tambah baikkan? Ini yang paling penting. Sebab saya rasa bimbang kerana dalam rancangan Malaysia ke-10, apabila dicadangkan supaya perkhidmatan itu akan dikurangkan, peranan kementerian lebih kepada kawaslia dan sebagainya. Jadi kita juga lihat dari segi peruntukan untuk pembangunan semakin mengurang. Jadi saya harap apabila kita merancangkan untuk IMK ke-11, trend ini kita boleh reverse supaya peruntukan untuk pembangunan di bawah kementerian ditambahkan. Kerana kita tahu dari segi total health expenditure, perbelanjaan keseluruhan akan lebih efisien apabila sistem awam itu lebih baik, lebih cemerlang.
Jadi ini harapan saya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih dan cuma secara ringkas ialah kita akan memberi tumpuan untuk memperkukuhkan lagi public health dan preventive health dan primary health sebagai usaha untuk meningkatkan lagi kestabilan dan taraf perkhidmatan kesihatan kita pada masa yang akan datang. Yang berhormat Sepang telah minta supaya sebuah hospital dibina di kawasan Sepang. Buat masa ini, daerah Sepang telah pun mempunyai sebuah hospital, iaitu Hospital Serdang. Setelah itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah diluluskan peruntukan bagi membina sebuah hospital pusat perubatan UPM bersebelahan dengan Hospital Serdang. Dan kementerian akan mengambil maklum akan permohonan untuk membina sebuah hospital di daerah Sepang. Dan cadangan ini akan diteliti dan diselaraskan dengan perancangan pembangunan fasiliti kesehatan keseluruhan negara. Yang berhormat Hulu Rejang telah minta supaya hospital Kapit dibesarkan. Boleh tanya sikit. Sepang, okay. Tadi kata Sepang telah pun ada hospital iaitu di Serdang. Ni apa punya jawapan ni? Itu daerah Sepang. Serdang bukan daerah Sepang. Hospital Serdang. Hospital Serdang bukan di Sepang. Mana boleh hospital Sepang dah ada tapi dia ada di Serdang. Ini jawapan apa ni? Saya bukan hospital Sepang. Si hospital penduduk di Sepang ini sekarang boleh mendapat rawatan di Hospital Serdang, Hospital Putrajaya, Hospital Kajang, Menteri, dan hospital yang akan dibina di tepi Hospital Serdang juga. So ada 4 kemudahan yang tersedia ada. Menteri, saya tidak cakap apa yang diminta oleh Yang Berhormat tidak boleh. Seperti yang saya jelaskan, tiap-tiap ahli parlimen mau hospital di kawasan-kawasan masing-masing. Dan kita kena lihat kepada rancangan keseluruhan kemudahan kesihatan tersedia ada. Saya dipahamkan. Dan lepas itu asas kepada rancangan itu dan asas kepada keperluan kemudahan-kemudahan kesihatan yang tersedia ada. Kalau kerajaan dengan mengambil kira kawasan-kawasan lain yang masih memerlukan kemudahan kesihatan, lepas itu ini boleh dimasukkan di dalam rancangan. Apa yang saya menjelaskan ialah untuk penduduk di dalam kawasan Sepang, hospital Amperan ini memberi perkhidmatan di mana mereka boleh mendapat daripada buat semasa sampai kita membuat apa-apa keputusan tentang membina satu hospital di dalam hospital Sepang. Nanti saya dipahamkan dah ada tapak, iaitu di Bandar Baru Sarawak Tinggi. Itu tapak ialah kepunyaan hospital, Kementerian Kesihatan untuk membangunkan pelbagai jenis kemudahan kesihatan. Tak, saya minta Menteri kalau boleh, minta Menteri cadangkan, at least kalau tak boleh RMK 10 ni pun RMK 11. Sebab penduduk dah makin bertambah. Okay. Dan jarak daripada satu tempat tu jauh. Sepang ni mempunyai satu kawasan yang luas. Jadi kalau ada satu hospital ni lebih membantu rakyat di situ. Untuk maklum Menteri, kalau di Serdang ke di Putrajaya, memang dia punya queue terlalu panjang. Dan mereka buat komplain kepada ahli parlimen. Jadi saya minta Menteri kalau boleh, di at least dalam RMK 11 pun saya tak ada masalah lah. Saya minta Menteri tolong. Okey. Terima kasih. Right. Yang berhormat Hulu Rejang telah minta supaya hospital Kapit dibesarkan bagi memenuhi keperluan penduduk dan cadangan bagi menaik taraf hospital Kapit telah dicanangkan dalam rancangan Malaysia 10. Walau bagaimana ia tidak dapat dilaksanakan dan namun begitu permohonan semula cadangan menaik taraf hospital ini akan dikemukakan di dalam rancangan Malaysia 11. Yang berhormat Sungai Siput telah menyatakan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan penghijraan doktor pakar ke hospital dan klinik swasta. Dan Yang Berhormat telah mencadangkan bahawa kita membekukan saja pembinaan hospital swasta bagi mengatasi melambatkan masalah penghijraan ini. Kementerian Kesihatan mengawal selia dan mengawal penubuhan dan pelaksanaan hospital swasta selaras dengan peruntukan iaitu mengikut zone. Tetapi di dalam sistem yang ada pada masa sekarang, di dalam sistem ekonomi terbuka, sekarang pembangunan yang dibawa ke negara adalah berasaskan kepada keperluan rakyat. Dan penubuhan hospital swasta adalah berdasarkan kepada keperluan terhadap kemudahan dan perkhidmatan perubatan di sesuatu kawasan yang tertaluk peruntukan undang-undang yang sedia ada. So kalau ada pihak swasta yang sudi dan sedia untuk melabur di dalam pembangunan satu-satu
hospital di dalam satu kawasan di mana zonnya dibenarkan, kerajaan tidak boleh menghalangkan mereka di dalam membangunkan hospital itu. Ya Pak Menteri. Ya. Ya boleh saya menambah sikit. Saya rasa apa yang perlu kita lakukan ialah bukan menyekat pembangunan di swasta, hospital swasta dan pengujian ke swasta kerana itu sukar dalam ekonomi terbuka seperti kita. Tapi kita perlu sangat meningkatkan kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta. Misalnya katalah di Alostar misalnya ada satu test tentang yang ada di swasta dan sukar didapati di pihak kerajaan, maka kita perlu memudahkan. Itu juga scanning machine dan lain-lain lagi, MRI, tak semua perlu ada di pihak kerajaan. Okay. Cuma kerjasama itu perlu dipermudahkan lagi. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah satu kaedah yang sedang digunakan di beberapa tempat pada masa sekarang. Contohnya di dalam menggunakan MRI scan dan menggunakan fasiliti radioterapi yang tidak ada di dalam hospital kerajaan tetapi ada di dalam hospital swasta. Kerajaan telah membeli servis ini, perkhidmatan ini daripada peringkat swasta. Di dalam rancangan Malaysia ke-11, salah satu kaedah yang kita sedang lihat ialah untuk macam mana kaedah boleh diperluaskan dan kerajaan boleh mendapat satu kerjasama yang lebih erat di antara pihak swasta dan pihak awam supaya kemudahan-kemudahan yang di dalam swasta boleh digunakan secara sinergistik dengan apa yang tersedia ada dengan pihak dari kemudahan di dalam kerajaan. Yang berhormat Kota Melaka telah tanya tentang pembinaan hospital baru untuk Melaka. Ya. Ini soal kekurang pakar di hospital kerajaan tu. Sebab saya rasa ada beberapa perkara yang boleh kita pertimbangkan. Yang pertama, sama ada kita boleh memberi laluan ataupun kalau perlu memaksa doktor-doktor di sektor swasta supaya mereka berkhidmat di hospital kerajaan, mungkin satu sesi ke dua sesi setiap minggu. Ini ada antara cara yang kita boleh lakukan. Yang kedua, walaupun saya memang doktor pakar di swasta. Yang kedua, purchase service bukan setakat dari segi scan. Misalnya, kalau kes-kes yang perlukan pembedahan di swasta, misalnya knee replacement, cataract surgery dan sebagainya, boleh dibuat di swasta dan mungkin melalui kementerian. Jadi kementerian mungkin tidak cukup, tidak ada kemudahan yang mencukupi, tetapi boleh membeli perkhidmatan tersebut daripada hospital swasta supaya sistem penyampaian boleh dipertingkatkan. Ini cadangan saya untuk dipertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat. Cadangan yang pertama iaitu untuk memaksakan doktor daripada swasta untuk kerja, itu satu perkara yang mungkin susah sedikit. Tetapi pada masa sekarang memang mereka dibenarkan kalau daripada segi secara kesukarelawan. Kalau mereka mau datang dan buat apa-apa locum service di dalam hospital kerajaan, mereka dibenar datang mengikut kaedah bayaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tapi masalah ialah kerana bayaran kita ini tak berapa menarik kepada mereka yang di swasta. Mereka tidak datang kerana kalau di swasta di dalam 1 jam mereka boleh dapat RM1,000. Mereka tidak akan datang ke peringkat sektor awam kalau sektor awam tidak bayar kaedah yang sama. Itu isu yang pertama. Untuk jawab cadangan yang kedua ini, iaitu untuk membeli services. Kita sedia kalau harga pembelian servis ini ialah sama dengan harga perkhidmatan yang diberi oleh kerajaan. Contohnya kalau di kerajaan untuk cataract surgery ialah RM2,000 contohnya. Kalau kerajaan mau beli servis yang sama daripada swasta, kalau boleh dibeli dengan RM2,000, memang sedia dan sudi untuk buat itu. Kalau pembelian ini lebih daripada itu, kalau pembelian ini adalah RM4,000, ini akan mewujudkan satu isu yang besar. So, oleh itu, ini yang perkara-perkara yang mungkin menjadi isu di dalam usaha kita untuk daripada segi prinsip kerajaan sudi supaya buat ini, kerana ini akan mengurangkan beban kerajaan untuk membinakan dan memperluas lagi kemudahan-kemudahan dan infrastruktur
Tetapi isu ialah bayaran yang patut dibuat. Kalau we can have a balance in that, mungkin perkara ini boleh dibincang dan diteruskan. Ya. Cuma cadangan pertama tadi. Silakan saya beri kemenangan. Terima kasih Menteri memberi peluang kepada Bakri. Sini saya nak tanya Menteri. Saya ingin mendapatkan jurnal doktor-doktor asing yang diterima khidmat mereka dalam negara ini mengikut pecahan negara asas negeri tempat berkhidmat kepakaran, kelayakan dan jantina. Adakah terdapat sebarang garis panduan dan peruntukan undang-undang berhubung perkara ini? Dan berapakah jurnal kemasukan pesakit daripada negara lain ke hospital-hospital swasta dalam negara mengikut pecahan negara asas jenis penyakit jantina hospital yang dimasuki untuk lawatan dan negeri-negeri. Dan akhir sekali, adakah terdapat sebarang peruntukan undang-undang dan garis panduan berhubung periklanan oleh hospital swasta? Berapakah hospital swasta yang mempunyai iklan komersial sendiri selain daripada KPJ? Berapakah lesen periklanan yang telah dikeluarkan kepada hospital-hospital swasta ini? Minta penjelasan atau jawapan. Terima kasih. Gopeng. Saya teruskan dengan berkenaan dengan cadangan pertama saya tadi. Walaupun kita tahu kalau kita nak ikut kaedah biasa, mungkin suka untuk memaksa pakar untuk berkhidmat di hospital kerajaan. Tetapi saya rasa ada cara-cara yang lain. Sama ada kita gunakan sebagai CSR untuk doktor tersebut sebagai sebahagian daripada keperluan untuk pendaftaran majlis perubatan dan selain daripada CME. Jadi ini adalah kaedah-kaedah yang boleh digunakan. Yang kedua, cuma saya tahu walaupun digalakkan, tetapi kalau seorang doktor pakar di swasta nak berkhidmat di hospital kerajaan, mekanisme itu agak rumit. Bukan senang nak kita nak masuk saja, dan kita mesti ada satu cara yang menyenangkan supaya proses tersebut seamless. Okey, baik. Masih kalau ada di dalam proses yang tersedia ada, kalau ada halangan-halangan tertentu yang menyusahkan mereka yang memberi, saya akan lihat kepada itu untuk melicinkan. Dan tentang cadangan yang lain yang berhormat, saya akan mengkira. Tentang soalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Bakri Tan Sri, ini adalah soalan-soalan baru. Dan saya sedang jawab kepada soalan-soalan yang telah dibangkitkan semasa perbahasan. So saya kena bagi soalan ini, jawapan itu secara bertulis. Dan tentang hospital Melaka, pada masa sekarang apa yang kerajaan sedang buat ialah untuk meningkatkan lagi taraf kemudahan yang tersedia ada di hospital Melaka. Pelbagai beberapa langkah. Salah satu daripada itu ialah untuk mengurangkan kesesakan yang ada di hospital Melaka melalui kewujudkan satu sistem cluster hospital, iaitu di antara hospital Melaka, hospital Jasin dan hospital Alor Gajah, di mana pakar daripada hospital Melaka akan pergi ke ketiga-tiga hospital ini, dan ini akan mengurangkan jumlah pesakit yang akan datang daripada kawasan Alor Gajah dan Jasin kepada hospital Melaka. Selain daripada itu, kerajaan pun telah ada langkah-langkah untuk membina sebuah blok tambahan di tapak tempat letak kereta sedia ada bagi menempatkan kemudahan ward tambahan, dewan bedah, klinik pakar, pusat rawatan harian. Sebagai langkah seterusnya, ada cadangan untuk memindah kolej jururawat kepada satu tapak yang baru, dan lepas dipindah, kerajaan akan membangunkan blok wanita dan kanak-kanak untuk hospital Melaka di tapak itu. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Bintulu telah membangkitkan isu tentang pengiktirafan pelajar perubatan daripada universiti di China, Taiwan dan Indonesia. Pada masa ini terdapat sejumlah 2 buah universiti di negara China, 8 buah universiti di negara Taiwan dan sejumlah 13 buah universiti di negara Indonesia yang mana kursus perubatan mereka diiktiraf di negara ini. Sehubungan dengan ini, universiti yang diiktiraf ini disenaraikan di dalam jadual kedua Akta Perubatan, dan mana pelajar yang berjaya menyempurnakan dan lulus dalam pengajian perubatan di Hospital Universal berkenaan akan layak untuk diberikan pendaftaran provisional registration oleh Majlis Perubatan Malaysia untuk menjalani latihan siswasa. Bagi pelajar yang lulus dari universiti yang tidak tersenarai di dalam
jadual kedua Akta Perubatan, mereka terpaksa menduduki pemeriksaan ujian kelayakan perubatan atau MQE, dan jika berjaya baru mereka layak untuk dipertimbangkan bagi diberi provisional registration bagi membolehkan mereka menjalani latihan siswasa. Pada masa kini terdapat sejumlah lebih daripada 3,378 buah universiti dari 36 buah negara yang tersenarai di dalam jadual akta kedua Akta Perubatan. Jumlah pegawai perubatan yang diterima menjalani latihan siswasa menjangkau hampir 5,000 orang dalam tahun 2013 yang Yang Menteri. Bintul dulu. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas syawatan diberi bagi tahu tua. Memang kita tua Universiti 8 dari negeri China dan 8 daripada Taiwan. Jadi kita dari sesi bangga yang lepas dalam pakas Menteri Kesihatan sudah janji. Contoh macam di China negeri China ada 11 universiti. Kita janji mesti akan beriktiraf. Ini isu ini pasal MQA. Sudah setuju. Perdana Menteri pun sudah umum. Tetapi hari ini kita iktiraf 2 saja. 9 lagi kita tidak iktiraf. Termasuk sama juga lah macam Taiwan. Kemungkinan Indonesia juga. Memang Menteri ada beritahu kata siapa-siapa kalau belum lagi talan sinarai itu mau pergi MQE lagi. Mau pergi tes lagi itu semua. Tapi Menteri mesti ada sedar. Ibu bapa termasuklah mahasiswa-mahasiswa tiada tidak berpuas hati. Balik lagi pergi take exam lagi 6 bulan lagi tiap masuk lagi 25,000 30,000. Inilah diorang derasa ini Malaysia ada double standard. Perdana Menteri sudah umum tapi tidak boleh dilaksana. Kita janji satu buat lain. So saya rasa MNC bolehlah turun badan sampai pergi negara masing-masing. Kita buatlah lihat. Patut itu masa dalam MQS sebelum umum ini. Ini mau selesai dulu baru umum. Jangan kita umum atau shock sendiri saja. Nanti rakyat lah marah. Inilah kong kali kong rakyat cakap sama kita. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju dengan apa yang dikatakan bahawa sebelum diumumkan satu kajian dan siasatan yang dalam kena dibuat. Tetapi saya boleh memberi keterangan tentang keadaan tentang pengiktirafan jumlah doktor yang ada di dalam negara. Boleh saya tambah dulu sebelum. Dan apa ya? Boleh saya tambah sedikit. Okay. Isu yang sama. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin memahami bagaimana pengiktirafan itu dibuat, khususnya peranan MMC, Malaysian Medical Council. Kerana kadang-kadang alasan yang diberi ialah tidak mencapai tahap tertentu yang telah diputuskan oleh Malaysian Medical Council. Kadang-kadang kita difahamkan MQA, kadang-kadang Kementerian Pendidikan. Jadi peranannya masing-masing. Dan dalam masa yang sama, pemahaman saya tentang Malaysian Medical Council, MMC, ialah untuk kerjanya untuk melihat perjalanan professionalism dan tugas para doktor administering and also maintaining the standard. Dengan izin, bukannya menentukan kelayakan medical college atau universiti. Terima kasih. Terima kasih. Peranan MMC selain daripada mengawal selia pengawal perubatan yang telah didaftar sebagai practitioners ialah untuk memberi pengiktirafan untuk college-college yang mengeluarkan mereka di dalam jurusan perubatan supaya ada ke college itu boleh diiktiraf atau tidak boleh diiktiraf. Itu ada di peranan di bawah akta. Oleh itu, selaras dengan peranan ini, proses yang dibuat, yaitu proses pengiktirafan, ialah dibuat dengan kerjasama Kementerian Pendidikan melalui MQA dan MMC, di mana ada beberapa langkah yang dibuat, termasuk lawatan kepada college-college yang berkaitan, lihat kepada kurikulum mereka, lihat kepada kemudahan-kemudahan yang ada di dalam tempat itu, lihat kepada tenaga pengajar yang ada ke yang mencukupi atau yang dikurang, dan lepas itu dibuat satu keputusan. So memang ada satu proses yang telah ditetapkan.
Tapi di sebaliknya, Jemaah Menteri telah beberapa tahun dahulu, saya ingat 2010 kalau saya tak lupa, telah membuat satu keputusan, satu moratorium terhadap pengiktirafan atau kelulusan college-college yang baru. Ini disebabkan kerana pada masa sekarang, seperti yang saya telah sebut tadi, kita ada lebih kurang 5,000 orang houseman yang datang pada tiap-tiap tahun. So itu bermaksud di dalam 7 tahun yang akan datang, jumlah yang baru ini 35,000. So jumlah doktor di dalam negara ini pada masa sekarang ialah nisbah 1/660. Di dalam beberapa tahun yang akan datang, saya ingat mungkin nisbah ini akan turun. Untuk 400 ke kurang daripada 400. Bila isu ini jadi, ada beberapa masalah yang akan dihadapi oleh sistem kita. Salah satu ialah kebolehan kita untuk memberi mereka latihan yang mencukupi. Di dalam sistem Sizwasa, houseman training. Boleh ke kemudahan-kemudahan yang tersedia ada, mencukupi untuk memberi latihan kepada jumlah yang keluar yang begitu banyak. So, kerana perkara-perkara ini, kerajaan telah membuat keputusan untuk buat sementara, kerana jumlah doktor pun sudah capai kata satu tahap yang boleh dikatakan memuaskan, nisbah yang baik, sekarang 1:160, probably lower than that, dan dengan ini kita kena pastikan bahawa kita menyediakan kemudahan yang sesuai supaya mereka ini boleh dilatih secara baik untuk memberi perkhidmatan yang baik dan selamat kepada pesakit kita. Dan itulah sebab moratorium ini dibuat. Oleh itu tidak boleh mendapat kelulusan untuk college-college baru di dalam negara kita dan tidak pengiktirafan kepada college-college yang lama. Tetapi apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Bintulu ialah perkara yang beza sedikit, kerana beliau cakap kita dah buat pengumuman. Dan saya terima pandangan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Bintulu dan kena semak balik apa yang keputusan yang telah dibuat pada masa itu, apakah asas pengumuman itu, dan ada ke satu keputusan dibuat untuk memberi pengiktirafan selepas segala proses ini sudah diselesai. Sebelum saya boleh memberi satu jawapan muktamad kepada ahli Yang Berhormat Bintulu. Ya. Ya. Nanti Menteri. Ya. Boleh selesai itu, Syul? Ya, belum. Saya mau selesai dulu. Ini pengiktirafan saya mau selesai dulu. Bila nak selesai? Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Bernama Menteri. Bahasa ini sekarang cari satu isu. Di Sarawak pun cari satu isu. Semenanjung saya rasa pun cari satu isu. Ini pasal kita sudah umum. Bolehkah Kementerian Kesihatan dalam perbincangan ataupun apa sudah umum dalam masa itu, Perdana Menteri sudah umum, NQS sudah setuju, MNC jalanlah buat pengiktirafan seberapa universiti apa kita sudah umum, kita kasih selesai dulu. Nanti kemudian barunya belakang kita kaji. Inilah kita menunjukkan apa kita janji, serupa kita bikin. Janganlah kita janji tidak serupa bikin. Pasal nantilah, janganlah kita bagi peluang pemangkan nanti Talab Raya Tun Sarawak nanti dia cari satu politika isu lagi. Dia bangkit, dia kata twist habis-habis. Boleh dah Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, saya dengar apa yang dicakap ya. Kulai. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Saya amat setuju dengan Menteri lah tentang itu, sama ada kita mampu untuk memberilah latihan yang mencukupi kepada ini training doktor ataupun houseman. Kerana kalau ikut sebuah satu jawapan daripada Menteri, dalam sini menyatakan bahawa bilangan ini pegawai perubatan Sizwasa PPS yang sedanglah menjalani ini latihan Sizwasa pada tahun 2013, jumlahnya adalah sebanyak 4,991. Dan kalau mengikut satu unjangan graduan perubatan bagi tempoh 5 tahun yang akan datang, pada tahun 2019, bilangan graduan perubatan adalah sebanyak 5,968. Tetapi kita tahu tahun ini untuklah APTA kita, jumlah ini pelajar perubatan adalah sebanyak 1,019. Dan untuk IPTS sahaja, jumlah ini pelajar perubatan adalah sebanyak
8,344. Jadi maksudnya pada tahun ini sahaja pelajar perubatan untuk tahun pertama ini adalah sudah mencapai 9,363 dan pelajar-pelajar ini akanlah tamat pelajaran mereka pada tempoh masa 5 tahun, iaitu pada tahun 2019. Dan jangan kita lupa mereka yang sedanglah belajar di luar negeri, mereka juga akan balik ke Malaysia dan haraplah boleh dapat ini kita cakap housemanship di hospital kerajaan. Tetapi nampaknya kemampuan kita pada tahun 2019 pada masa itu kami hanyalah mampu untuklah menerima bilangan graduan yang tak sampailah 6,000 orang. Jadi maksudnya kita akan menghadapi satu masalah di mana 4,000 sampailah 5,000 itu graduan perubatan mereka tiada peluang untuklah menerima ini latihan di kerajaan hospital kerajaan. Jadi saya mintalah apa pandangan menteri, adakah Menteri Kesihatan ada perbincangan dengan Menteri Pelajaran, kerana saya rasa nampaknya ada kekurangan itu collaboration ataupun bincangan di antara kedua kementerian ini dan akanlah membawalah satu disaster. Terima kasih. Terima kasih. Tapi butiran yang diberi oleh Yang Amat tentang jumlah di IPTS ini kena disemak balik. Mungkin butiran itu tepat. So ini kena untuk 1 tahun ke atau jumlah untuk beberapa tahun? Untuk maklumat ini adalah jawapan daripada Menteri Pendidikan juga. Jadi kalau perlu saya bolehlah beri satu salinan. Okey, Terima kasih ya. Saya akan semak balik. Tetapi di dalam anggaran kita pada masa sekarang, mungkin kalau ambil kira semua daripada IPTA, IPTS dan daripada yang datang daripada luar negara, mungkin di dalam lingkungan 5,000 orang yang datang pada setiap tahun. Dan itu ialah maksimum yang boleh diterima oleh sistem yang tersedia ada untuk memberi latihan yang boleh dikatakan memuaskan. Kalau dia lebih daripada itu, dan itu akan menjejaskan sistem yang tersedia ada. Dan kalau latihan siswa itu tak baik, dan hasil daripada itu tak baik, dan perkhidmatan yang mereka akan bagi untuk rakyat Malaysia tidak boleh dikatakan sampai satu tahap yang baik. Oleh itu, isu moratorium yang dikenakan ini ialah untuk menangani perkara ini. Tetapi ini sedikit beza daripada apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Bintulu, itu tentang keputusan kerajaan dan kebolehan kerajaan untuk menunai apa yang telah diputuskan. Openg. Ini berkenaan dengan moratorium tersebut. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Dato' Ini Ketua yang baru masuk. Ini khusus kepada moratorium. Memang ada moratorium yang diluluskan yang sepatutnya dikuat kuasa mulai 1 hari bulan Mei 2011. Dan saya ada jawapan daripada Menteri Pendidikan berkenaan dengan IPTS yang diberikan kelulusan untuk melaksanakan kursus perubatan di peringkat ijazah sarjana muda. Dan antaranya selepas 1 hari bulan Mei, selepas moratorium itu diluluskan, 26 kursus diluluskan walaupun ada moratorium untuk bekukan kursus-kursus yang baru. Apa makna moratorium tersebut? Adakah kita ada moratorium dan buangkan dalam tong sampah? Saya jelaskan itu. Ada yang permohonan telah dibuat sebelum tarikh moratorium itu dibuat. So bila permohonan sudah dibuat, ada yang dibuat 1 tahun dulu, 2 tahun dahulu, dan di dalam proses, tetapi keputusan tidak dibuat. So apa yang kerajaan buat? Mereka yang sudah mohon terlebih dahulu, di mana mungkin keputusan tidak dibuat sebelum tarikh yang telah ditetapkan, mereka telah dibenarkan untuk carry on with the process. Tapi apa yang dimaksudkan, selepas tarikh moratorium, permohonan baru tidak diterima untuk dilaksanakan. Itu mungkin yang apa yang telah berlaku. Ya, yang Menteri saya. Yang Muhammad Menteri. Ini yang last Palakrai. Lepas itu saya teruskan. Ya, moratorium berkenaan moratorium tambahan sikit. Dan Gopin, saya Yang Muhammad Menteri 1 jam setengah Yang Muhammad Menteri. Saya dengan ini last. Saya ingat tak ada pencerahan lah. Palakrai yang last. Saya ingat saya cadangkan Yang Muhammad Menteri kalau belum habis jawapan betul dia Yang Muhammad Menteri. Ya, terima kasih. Last kali. Datuk Palakrai diizinkan tadi. Saya bersetuju kalau moratorium ini dilaksanakan kerana jumlah
yang sedang belajar dan yang balik cukup ramai, dan kesediaan kita untuk melatih Dr. Swazah ini boleh kita pertikaikan. Cuma saya nak bertanya sama ada kerajaan, baik Kementerian Kesihatan maupun Kementerian Pelajaran, mengambil kira universiti-universiti yang sudah pun diluluskan kurikulum mereka, seperti apa yang berlaku kepada The Alliance University College Medical Sciences. Yang ini merupakan suatu titik hitam di dalam pendidikan perubatan di negara kita. Kerana sebelum ini belum ada lagi kolej perubatan yang mengalami masalah yang sama. Jadi apakah langkah-langkah yang kita nak ambil untuk memastikan bukan sekadar kurikulumnya diiktiraf, tetapi keupayaan, keuangan dan pentadbirannya pun juga diawasi supaya tidak berlaku apa yang berlaku kepada AUCMS ini. Terima kasih. Daripada segi the academic component, iaitu asas yang digunakan untuk memberi mereka pengiktirafan, perkara ini disemak balik secara berterusan. Daripada keupayaan, kemudahan-kemudahan yang tersedia ada, tenaga pengajar dan kurikulum mereka. Dan kalau ada apa-apa perkara yang membimbangkan, ada kuasa di bawah MMC supaya tarik balik accreditation yang telah diberi. Tapi apa yang berlaku di AUCMS ini ialah isu kewangan. It's a financial management model. Perkara ini tidak dikawal oleh MMC. Saya tak tahu Kementerian Pendidikan ada kuasa untuk membuat sedemikian. Untuk lihat kepada balance sheet mereka dan macam mana mereka membuat business, dan untuk pastikan bahawa ada ke ini boleh ada capacity untuk diteruskan untuk masa hadapan yang tidak ada. Tetapi ini kadang-kadang berlaku, dan sekarang kita telah mengambil langkah untuk menjelaskan isu yang dihadapi oleh murid-murid daripada college itu. Datuk Yang Dipertua, itu adalah jawapan kepada soalan-soalan yang telah dibangkit oleh ahli yang berhormat. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat kerana telah memberi pandangan-pandangan yang baik dan bernas yang akan meningkatkan lagi kemudahan perkhidmatan yang telah diberi oleh Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Menteri. Saya jemput Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Boleh 1 jam Yang Amat Menteri.